Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qurratan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqina fi din min ta'wil. Inshallah, today I will show you on the example for hydrostatic force and submerged plane surface problem and how to solve the question given. Okay, alright. So, saya dah tengok dah video sebelum ni. Kalau awak tak tengok lagi video sebelum ni, video berkenaan dengan hydrostatic force ni, awak takkan faham lah apa yang saya nak buat sekarang. Okay, alright. So, saya summariskan sedikit berkenaan chapter 2 ni, 2.2. Okay, chapter 2.2 ni berkenaan dengan hydrostatic force on submerged plane surface. So, bila kita cakap plane surface, ia adalah permukaan yang rata lah. Okay, permukaan yang rata seperti permukaan macam meja, permukaan macam dinding. Okay, anything permukaan yang rata. Okay, hydrostatic force bermaksud hydro bermaksud air, static bermaksud tidak bergerak. So air yang tenang, air yang tenang. Force tu adalah daya. So daya daripada air yang tenang. Okay, so kita tengok force daripada air yang tenang kepada permukaan yang rata. Okay, ini dalam chapter 2.2. So kita tahu yang force untuk alright, so kita pause sikit. Okay, kita tahu hydrostatic force ni dikenali sebagai FR. Ni FR lah. FR ni, FR bersama juga dengan, kalau dia adalah, kita nak cari PABS, masa awak letaklah P naught ni. P naught ni ataupun P0 ni adalah PATM lah. PATM. So, rho G YC sin theta ni adalah pressure. Dipanggil average pressure. A ni adalah area. Okey, macam mana kita nak cari FR? FR sebenarnya adalah PC. P adalah average pressure pada titik C. So titik C kat sini, titik A kat sini lah, titik C kat sini. C ni apa? Centroid. Darab juga dengan A, area. Okay, so P average darab juga dengan area. Itu adalah hydrostatic force. Apa dia PC? PC adalah cuma rho G HC. Rho G HC. Okay, right. So, saya summariskan sedikit. Okay, so dalam hydrostatic force ni juga kita ada dua lah. YP dan juga YC. YC. Ini cuma ada YP je. Tengok dulu, tengok satu-satu lah. So, tengok YP. So, YP. Okay, kat sini YC kat sini. Okay, so YC ni adalah jarak dari permukaan air ni, zero ni, kepada centroid. Centroid ni permukaan plane surface tu. Okay, so kalau kita ada contoh buku macam ni, kalau ada buku macam ni, permukaan force kepada titik tengah permukaan air tu. Sorry, force daripada air tu kepada titik tengah permukaan plane surface tu. Okay, so satu lagi YP adalah jarak daripada surface kepada permukaan pada titik P, pressure, center of pressure. So center pressure biasanya kalau dia duduk sengit macam ni, dia duduk, kalau C dekat sini, dia duduk bawah ni sikit. Okay, kalau straight macam ni, kalau C kat sini, P dia kat sini, titik kat sini. Tapi kalau dia straight macam ni, C kat sini, P pun kat sini juga. Okay, alright. So YC macam mana kira? YC adalah S plus B over 2. YC equal to S plus B over 2. Dan YP adalah YC plus ISXC dan YC over A. So, YP equal to YC plus second moment YC times A. Okay. S ni apa? So, S ni sebenarnya adalah kalau awak ada permukaan air and then awak ada plane surface macam ni. Okay, nak kira YC. So, YC kepada titik centroid dia, C kat sini. So, YC ni kat sini lah. So, YC kat sini. Tapi nak kira dia adalah B over 2. B ni apa? B ni ajak ni, tinggi ni. B. Jarak pada atas ni ke sini adalah S. Okay, so S plus B over 2 akan dapat C lah, titik YC ni. So, ini adalah YC. Okay, saya harap awak faham lah. So, kalau YP, di bawah ni. P. So, bawah ni. So, untuk kira ni, awak kena tahu YC lah. Dan juga second moment.
Alright, itu sedikit refresh. Kita nak refresh balik apa yang boleh tengok dalam video sebelum ni. Okay, ini ada contoh-contoh second moment yang ada. Kalau untuk apa peta macam rectangle kita akan ada second moment dia A, B kuasa 3 bagi dengan 12. B ni tinggi dia, height dia. A ni ada dia punya width dia. Okay, kalau dia punya, kalau bulatan, kalau bulat permukaan surface tu bulat, permukaan surface tu bulat, so centroid second moment dia adalah pi r kuasa 4 bagi dengan 4. B3 pula AB kuasa 3 bagi dengan 30. Okay, dan seterusnya. So yang ni 6 sifat ni, awak kena hafal lah. Okay. Alright. So dah dekat sini. So tengok example sikit. Okay. Jadi awak boleh tengok balik video yang saya bagi ya. Okay, tengok pada example 5, kita ada hydrostatic force acting on the door of a submerged car. Okay, kat sini kita ada hydrostatic force acting on a submerged car. Very simple lah soalan dia. So tengok sikit, kita kasih gambar supaya faham. So kita ada air, dalam air ada kereta tenggelam. Okay. Dia kata a heavy car plunged into a lake during an accident and land at the bottom of the lake on its wheel. So kereta tu terlibat dalam kelangan dan jatuh atas permukaan lake ni lah, lake. Okay, lake Tasik lah, Tasik. Okay, bukan Tasik. Okay, Tasik. Okay, and then dia kata the door is 1.2 meter high dan 1 meter wide. Okay, door dekat kereta pun ada pintu kan. So ni kita hanya pintu kereta tu. Contoh, saya buat contoh je ni. Contoh. Okay, so contoh tinggi dia adalah 1.2 meter. Lebar dia adalah 1 meter. Okay. Soalan ni adalah slide awak. Okay, alright. And then at the top of the edge of the door 8 meter below the free surface of water. Okay, apa dikatakan dengan free surface? Ni adalah free surface. Free surface. Okay. 8 meter pada permukaan ni. Okay, so 8 meter daripada permukaan air kepada atas edge of the door. Okay, apa dikatakan dengan free surface? Kalau tak faham. Okay, free surface. Kalau ada gelas macam ni awak letak air dalam gelas, awak akan nampak permukaan yang straight macam ni dalam gelas tu kan, air. So ini dipanggil free surface. Kalau awak sengitkan gelas tu, air akan tetap jadi macam ni kan, straight kan, tetap akan jadi straight. Awak sengit macam ni pun dia tetap akan jadi straight juga air. Sebab tu dia panggil free surface. Awak buat dia macam mana pun permukaan dia, kontainer dibuat macam mana pun, permukaan air tu tetap akan jadi straight, rata je. Tak percaya, awak pergi kat tasik, awak pergi kat sungai, awak pergi kat laut, awak tengok ada tak permukaan air sengit. Okay, permukaan air semua straight je ya. Okay, alright. So itu dah panggil free surface. Okay, so next kita tengok balik kepada soalan kita. And then dia kata determine the slip force on the door and the location of pressure center and discuss if the driver can open the door. Okay, alright. So dia kata suruh cari FR pada permukaan pada pintu ni berapa. And then disuruh cari juga location of pressure center. Okay, pressure center ni titik apa? Okay, titik apa pressure center? So kita lukis gambar yang mudah sikit lah. Okay, orang tengok gambar kereta macam susah lah. So lekat buat macam ni je. Okay, jarak sini ke sini. Okay, balik sikit lah. Buat dia pintu bawah kan. So kat sini, itu dia. So kat sini jarak dia sampai pada tepi. So 8 meter. So dia kata dia punya tinggi adalah 1.2 meter. So dia punya wide ni, lebar dia. So lebar pintu. So lebar dia adalah 1 meter. So ni pintu. So kita tahu yang centroid dia kat tengah C. Ni centroid. Titik apa centroid ni? Ini adalah YC. Okay. So kita ada titik P.
Ini adalah pressure point. So pressure point titik ni adalah YP. So soalan nak apa? Soalan dia nak location of pressure center. So dia nak cari YP berapa. Okay, YP. Location of pressure center kat bawah ni lah. Okay, dia macam ni. So FR. So macam nak cari FR. So kita tahu FR ni sama juga dengan sini sikit. PCA. PC adalah average pressure pada titik C. Tak juga dengan area. So, area, kira area dulu lah senang. Area sama juga dengan 1.2 darabkan 1 meter. So awak akan dapat 1.2 meter square. Okay, 1.2 1 meter. So 1.2 square. So PC apa dia PC? PC sama dengan rho GHC. Okay, rho I berapa? Saya selalu ingatkan awak, rho I adalah 1000 sahaja. Kita ambil 1000 kecuali diberi. Kalau tak beri 1000. Kira G, gravity acceleration 9.8 1 meter per second. Okay. And then apa lagi? HC. So macam mana kira HC? HC adalah titik, kalau kita dalam kes ni sama dengan YC lah titik dia. Dalam kes ni HC sama dengan YC. So HC sama dengan YC. So YC apa? YC sama dengan S plus B over 2. Okay, plus B over 2. So dapat ni. S ni berapa? 8 meter. S sama dengan 8 meter. B berapa? 1.2. 1.2 bahagi dengan 2. So awak akan dapat 1.2 bagi 2 0.6. So 8.6 meter YC dia. So dapatlah HC dia 8.6 meter juga. Kalau saya salah kena betulkan betul tak saya buat ni? Tengok sikit HC dia. Oh tak kira untuk awak. So boleh saya kira. Okay, alright. So kita dah kira yang ni 8.6 meter. So masukkan nilai dia 1000 9.81 dengan nilai HC 8.6 meter. And then awak akan dapat jawapan dia. Saya mana nak kira, saya ambil detail kat sini je. Okey, 84.4 kN. Okey, 4.4 kN ni pressure 84.4 kN lah, Pascal, senang kilo Pascal terus. Okey. Terus Pascal. Yang kat belakang ni awak tak buat pun tak apa. Awak tahu pressure dia adalah Pascal. So tak terus nilai dia. Awak kira-kira semua ni dapat Pascal, letak je Pascal terus. Tak perlulah nak buat macam ni. Okay, so awak confuse pun nanti. Okay, alright. So kita dah kira PC. So kita nak kira FR. So masukkan saja nilai FR sama juga dengan PC awak 84.4 kilo Pascal. Kilo jangan lupa, kilo ni 1000 ni. Dalam juga dengan A awak 1.2. Awak akan dapat nilai dia. So kita ambil nilai kat sini terus je lah. So nilai dia adalah 101.3 kN. 101.3 kN. Okay, awak nak confirmation, awak kira balik lah. So next kita nak kira adalah YP. So YP adalah center of pressure lah nak cari ni. So YP sama juga dengan YC plus second moment bahagi dengan YC berat dengan A. So dalam kes ni kita tahu YC adalah 8.6 meter. Okay. A awak dah kira tadi adalah 1.2 meter square. Yang awak tak tahu adalah second moment. Second moment apa? So apa bentuk pintu ni? Okay, pintu ni bentuk dia adalah segi 4. So kita tengok sikit apa second moment untuk segi 4. Okay. Second moment untuk segi 4 adalah yang ni. Okay. ISX C sama equal to AB kuasa 3 bahagi dengan 12. Itu adalah second moment untuk segi 4. So, kembali kepada soalan kita. Setakat sini. Sama dengan AB kuasa 3 bahagi dengan 12. So, B itu segi 4. Macam ni. Kita tahu yang B ni ada kat sini. A adalah kat sini. So, masukkan nilai dia. A berapa? 1. B 1.2 kuasa 3.
Ni lupa pula. Ni B, ini A, ni B, ni A. B 1.2. Okey. Bahagi dengan 12. So, saya mana nak kira, kita tengok sikit jawapan dia berapa. So, YP 1.2 bagi dengan 12. So, 8.61 meter. Ini awak confirmkan baik nilai dia. Saya masukkan nilai saja dalam ni. So, masukkan nilai dia semua dalam ni. So, awak akan dapat YC 8.6. Betul kan? 8.6. Sorry. So, YC sama dengan 8.6. Baiklah, 8.6 lah. So, 8.6 tekankan sikit, cantik sikit. YP sama dengan 8.6. Sorry, YC 8.6. Second moment 1.2 kuasa 3 bahagi dengan 12. Okey, lepas tu YC dia 8.6 lagi, darab dengan 1.2. So, kira-kira nilai dia insya-Allah lah dapat sama. Kalau kira dapat lain tu, awak fikirlah kat mana awak silap tu. 8.61 meter is YP. Okay. So, itu kita dah menjawab soalan bagi contoh. Okey, yang seterusnya. Mari kita tengok contoh soalan final year. Okay, final year. Soalan ni tahun bila ni? So, soalan ni tahun Januari 2018. Okay, soalan contoh final year. Januari 2018. 2018 soalan nombor Okey, soalan nombor berapa ni? 2B. Soalan nombor 2B. 2B. Soalan nombor 2B. Question 2B. Okey, dalam kes ni dia kata kita ada reservoir. Reservoir ni tangki. Reservoir 4 meter height, 1 meter lebar. Okey, kalau tak nampak gambar tu, bagi gambar 2D. Kalau okey gambar 3D, kalau tak nampak, kata apa reservoir peta macam ni. Peta reservoir ni. Okey, and then kat ni ada pipe tu. Okey, bulat, pipe ni bulat. Okey. So, dia kata reservoir ni tinggi dia 4 meter, lebar dia 1 meter. So, we have reservoir with the height of 4 meter, with the width of 1 meter. Okay, right. What else? Kita kata dia collect rainwater SG 0.98. So, kita ada ni adalah ada rainwater SG equal to 0.98. Okay, and then what else? Dia kata the reservoir is equipped with discharge conduit. Okay, conduit ni, inilah conduit. Okay, inilah conduit. Okay, ni conduit. Okay, batang pipe ni conduit. Okay, alright. Now prevent overflow. A circular plate with radius 50 cm is used to as a gate. Okay, dekat end of conduit. Okay, lepas tu dia hinge dekat A. So, kat sini dia ada hinge. Awak tahu tak hinge ni apa benda? Hinge ni end cell lah. Awak buka pintu tu kan ada end cell. Awak boleh buka pintu. Okay, dalam kes ni pun sama. Dia ada hinge. Hinge ini adalah plate. So, bila plate, kalau awak lokeh dia untuk 3D sikit. Macam duit 10% tu. Macam duit 5%, duit 3% tu. Dia kan soal duit 5%, 2%, 10% awak tu. Itulah plate. Okay. Tapi plate tu bentuk bulat. So, macam duit pun. Macam duit. Okay, so dia lah macam ni. So, dia punya ni saya besarkan sikit lah. Okay, ni. Dia punya R dia adalah 50 cm. Okay. Apa lagi dia beritahu kat kita? 50 cm lah radius dia. Okay, and then hinge kat point A. Hinge ada end cell kat sini. Kat bawah ni ada end cell. Kat sini ada end cell ni. End cell lah. End cell. Okay. Kita determine the force F required to withstand the force, withstand the pressure at the center of the gate when the reservoir is full. Okay. So sekarang dikata untuk mengelakkan air ni keluar sekiranya tangki ni penuh, berapa banyak force, katakan saya force T, saya letak sini force T. Force yang diperlukan supaya force daripada air ni, daripada air hujan ni tak melimpah keluar, tak membuatkan air melimpah keluar.
So force apa daripada air yang ada hujan ni? Force apa daripada air? Force adalah hydrostatic force lah, FR. Okay. Berapa banyak FR yang FT yang diperlukan untuk menghalang FR ni daripada gerakan kita? Soalannya. Okay. Okay. Right. So macam mana kita nak cari? So kita cari FR itu berapa? Baru kita tahu cari FT ni berapa. So FR berapa FR? FR equal to PCA. Saya ulang benda yang sama je. So A dia berapa? A kira lah bulatan ni, luas dia berapa bulatan? Bulatan pi r square. R awak dah tahu 50 cm, tukar pada meter 0.5 meter. Jangan guna unit cm ni pula, salah nanti. So guna pi r square. So saya tak kira lah ni. Kira juga ke untuk awak ni? So kira lah sikit. So mari kita kira sedikit. So, pi darab juga dengan R 0.5 square. Awak akan dapat 0.126 meter square. So PC dia berapa? So PC dia adalah, maklumat kita tak habis okey. So daripada titik tengah ke bottom dia 1.5. Titik tengah ke bottom dia 1.5. Titik tengah gate ni. So PC kita tahu adalah rho GHC. Okay, rho berapa rho? So since dia bagi SG kita 0.98, so guna G, rho yang dia bagi tu. So rho dia adalah SG equal to rho over rho H2O. So rho kita adalah 980 kg over meter cube. G standard lah 9.81. Okay, and then HC. So HC pada titik tengah ni. So kita tahu 1.5 daripada titik tengah bottom ke titik tengah gambar ni. So daripada sini ke sini nak C kan? C kat titik tengah ni kan? Ni titik tengah C. So berapa jarak titik tengah kepada permukaan air? 2.5 kan? So 2.5. Saya dah bagi siap-siap dah. So HC kita dah tahu, tak kira dah C 2.5 meter. Dia dah bagi nak gambar tu. So masuk saja nilai kat sini. So 980, kita ambil 150 ni sebab dia air hujan ni, kita bagi SG kat kita. So 9.81 and then 2.5 meter. Awak calculate lah berapa. So kita calculate sekejap. 980 darab dengan 9.81 darab juga dengan 2.5 meter. Awak akan dapat 2.4 kilo Pascal. 24 kilo Pascal. Okay, kira nilai FR dia berapa. So saya masukkan saja nilai. So sebentar sikit. FR sama juga dengan 24 kilo Pascal. Darab juga dengan A dia 0.126. Darab dengan 0.126 akan dapat 3.03 kilo Newton. Okay, ini adalah FR. Tapi kita nak cari FT. Okay, macam mana kita nak cari FT? Okay, right. Macam mana buat cari FT? So dalam kes ni saya ada terangkan juga dalam video sebelum ni pasal moment. Biar ada hinge, awak kena ingat kita akan ada moment. Apa itu moment? Moment sama dengan kosong lah. Kita assume kosong sebab kita assume gate tu tak bergerak. So kita ada gate macam ni. Dia hinge dekat bawah. Okay, so kita ada force kepada center of pressure. Force kat sini FR kepada titik P ni lah. Dan force daripada FT ni dekat titik C. Okay, jadi kita betulkan soalan tu lah. So moment, so darab daripada sini jarak dia ni dengan ini. So ini adalah moment dia arah jam. So arah jam, moment dia minus. Ni moment dia arah lawan arah jam. So moment dia adalah plus. Okay, plus. Ini minus. Okay, so jarak ni ke sini lah moment lah. Moment ni daripada mana? Daripada hinge ni kepada force tu. Jarak dia. Okay, distance from the hinge to force. Okay. So FR jarak dia berapa? Katakanlah jarak kat sini adalah X. Okay, X ni tahu berapa. Okay, so X ni
Yang ni kita tahu 1 point kita tahu gate ni adalah 0 point dia punya diameter dia adalah 0.5 meter kan. So kita dah tahu sini 0.5 meter. So kita buat dulu rumus dia senang. So FT sini positif darab juga dengan R. Okey, kita tahu ni R. So gate ni dia punya R dia daripada center of gate ni kan, ni 0.5 meter R dia. Okey, so tolak juga dengan FR darab juga dengan X sama dengan kosong. So inilah moment. Force darab juga dengan distance. Okey, distance from hinge itulah. Okey, so nilai FT, kita nak cari nilai FT. So FT sama juga dengan X bahagi juga dengan R darab juga dengan FR. FR kita dah tahu nilai dia 3.03 km. So FR kita dah tahu. R kita tahu 0.5 meter. Yang ni adalah 3.03 kN. Okey, X ni macam mana awak nak cari? X ni pada titik P. So, macam mana kita nak cari? So, kalau awak lukis gambar, tengok pada gambar ni balik. So, kita lukis gambar kat tepi ni sikit lah. Saya bayar sikit lukis kat sini supaya awak nampak. Okey, belakang sikit. So, katakanlah kita ada gate ni, sampai bahagian gate ni saja. Okey, kita ada sini ada hinge kan? Kita ada conduit hinge dekat sini. Okey, right. Kita tahu jarak daripada permukaan air ke titik tengah ni adalah 2.5 meter. Bawah ni ke sini adalah 1.5 meter. Okay, so kita nak cari nilai YP. Kenapa? Sebab force tu ada pada YP. Kat sini. P titik P ni. Titik P ni adalah YP. So, awak nak cari YP sebenarnya. So, awak cari YP. Rumus YP. YP sama juga dengan YC plus second moment SX bahagi juga dengan YCA. Apa nilai YC? So, kita tahu dalam kes ni, di straight macam ni, YC sama juga dengan HC. So, HC kita tahu 2.5 meter centroid. 2.5 meter jarak ni. Ini titik ni. 2.5 meter. Okay, and then A dia berapa? Awal yang kira tadi A dia adalah 0.126 meter square. So, kat ni tengok balik. Okay, 1.6. Alright. So, and then apa kita nak masukkan nilai? Okay, kita dapat nilai ni. Seterusnya, kita nak cari nilai X ni berapa? SX ni. So, SX, second moment. Okay, apa bentuk gate ni? Gate ni berbentuk bulat. So, tengok balik pada soalan ni. Kalau gate bentuk bulat, second moment dia macam mana? Gate bentuk bulat, second moment dia hilang dah. Okay, second moment dia adalah pi r 04 bahagi dengan 4. So, pi r 04 bahagi dengan 4. So, awak kira je terus. R kita dah tahu 0.5. Okay, tengok pada soalan ni 0.5. Radius adalah 0.5 meter. So, kira pi 0.5 meter square. 0.4 bahagi juga dengan. So, kita kira sedikit. Kita tengok berapa nilai dia. Pi darab dengan 0.5 kuasa 4 bahagi juga dengan 4. Kalau kenapa 0.05 meter. So, masukkan rumus ni. So, YP sama juga dengan YC 2.5 tambah dengan 0.05 bahagi dengan 2.5 darab dengan 1. Darab juga dengan 0.126. So, kira sedikit. Nilai dia berapa? 0.05 bahagi 2.5 bahagi dengan 0.126 tambah dengan 2.5, apa dapat 2.6.
meter. So jaraknya dah sini. Tapi awak nak kira daripada hinge bukan, daripada bawah ni, daripada hinge ke sini. So macam mana awak nak tolak? So tolak je lah nilai ni lah. Berapa ni? So tolak saja. So jarak sini ke sini berapa? Dia konduk ke sini. Sini dah tahu 0.5. So 3. Okay. Sini ke sini adalah 0.5 meter kan. Ini radius kan. 0.5 meter. So dah aja aku tolak aja nilai 3 meter. Nilai X tu tadi. Nilai X Nilai X Nilai X yang bawah ni. Nilai FR ni. So 3 meter 0.5 tambah dengan 2.5. Okay. Ni jarak ni 3 meter daripada konduk ni. Okay. Tolak juga dengan YP 2.66. Tolak 3 meter, awak akan dapat 0.341 meter. X ni. Okay, so masukkan saja nilai dalam ni. So 0.341 bahagi 0.5 darab dengan 3.03 kilonewton. Okay, awak akan dapat jawapan dia bahagi dengan 0.5 darab dengan 3.03 2.06 2.07 kilo. Okay, ini jawapan untuk contoh. Alright. Okay, salah satu contoh. So saya ada satu contoh lagi nak bagi, tapi jangan panjang video ni. So awak buat dulu. Untuk soalan ni awak buat dulu, and then for the next class saya akan tunjuk macam mana. Alright, so setakatnya saja tutorial kita untuk hari ini. InsyaAllah kalau ada persoalan boleh kumpulkan, minta ketua kelas kumpulkan dan bagi kepada saya. Saya akan jawab dalam video yang akan datang lah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.